Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Rozi. Hari ini kita nak belajar perimeter bentuk gabungan bagi matematik tahun 5, rujuk buku teks muka surat 221. Cara mudah untuk ingat apa itu perimeter. Okey, kamu ingat meja kamu dekat sekolah ya. Okey, yang ni meja. Jadi yang ni adalah panjang meja, yang ni adalah lebar meja. Jadi kita lihat pandangan atas meja ya. Pandangan atas, panjang, lebar ya. Jadi perimeter adalah ukur lilit ya. Ukur lilit. Contohnya cikgu bagi contoh meja yang ni, ukur lilit meja kamu. Jadi macam mana nak kira ukur lilit? Jadi kamu lihat tadi panjang meja kamu 60 cm ya. Okey, kalau atas 60, yang ni sisinya pun sama 60 juga ya. Okey, kalau sebelah kanan ni, sisi sebelah kanan lebarnya ya. 50 cm. Sisi sebelah kiri lebar pun sama 50 cm. Jadi kamu buat satu titik dekat mana-mana. Contohnya dekat sinilah. Satu titik ya. Jadi perimeter kamu tambahkan semua. Itu maksud ukur lilit. Okey, 60 tambah 50 tambah 60 tambah 50. Jadi tambahkan semua. Itulah perimeter. Okey, jadi perimeter kamu tambahkan semua dapat 220 cm. Jadi seterusnya kita lihat ya. Contoh yang ni bentuk segi empat tepat. Betul tak? Okey, kemudian ada tanda ni. Tanda garis pendek di sebelah kanan dan sebelah kiri. Lebarnya lah. Jadi apa maksud tanda ni? Garis pendek ni bermaksud sama ya. Sebelah kanan, sisi sebelah kanan sama panjang dengan sisi sebelah kiri. Jadi kalau sini 3, sebelah kiri pun 3 juga. Okey, kemudian garis pendek. Dua garis pendek ni. Okey, jadi panjang ni, panjang sisi yang ni 6 cm. Okey, sama dengan sisi bawah ya, 6 cm juga. Jadi berapa perimeter yang ni? Semuanya. Jadi kamu buat satu titik di sini, tambahkan semuanya. 6 tambah 3 tambah 6 tambah 3, boleh congak saja. Jadi dapat perimeter sama dengan 18 cm. Baik, yang ni segitiga apa ya? Segitiga bersudut tegak. Kenapa tegak? Okey, yang ni tegak, mencancang. Yang ni mengufuk. Okey, lantai. Yang ni kita berdiri tegak. Jadi, segitiga bersudut tegak. Jadi, macam mana nak kira perimeter yang ni? Jadi, buat satu titik di mana-mana. Kat atas ni contoh. Jadi, kiralah 5 tambah 3 tambah 4. Jadi, perimeter sama dengan 12 cm. Alright. Sekarang ni kita belajar perimeter gabungan ya. Gabungan tu maksudnya apa ya? Gabungan tu bermaksud 2 atau 3 bentuk bergabung. Okey, nampak yang ni dia bergabung kan? Jadi segi empat tepat bergabung dengan segitiga bersudut tegak. Jadi di sini ada sisi yang bergabung. Jadi untuk yang ni mudah saja. Sisi yang bergabung ni kita tak perlu kira. Jadi apa perlu kita buat? Cikgu ringkaskan, kamu conteng saja macam ni. Okey, bila conteng macam ni bermaksud kita tak payah kira lah. Untuk sisi yang ni ya. Jadi berapakah perimeter bentuk gabungan? Jadi kamu buat saja satu titik di mana-mana. Jadi kamu tambahkan saja 6 tambah 1 tambah 5 tambah 3. Sini berapa ya? Okey, sini 6 juga kan. Okey, tambah 6 tambah 3. Jadi sisi yang bergabung tak perlu kira. Jadi kamu dapatlah perimeter gabungan bentuk ialah 24 cm. Alright. Kita lihat contoh lain. Berapakah perimeter segitiga sama sisi dan heksagon di bawah? Okey, heksagon ada huruf S maksudnya 6, ada 6 sisi. 3, 4, 5, 6. 6 sisi. Jadi yang ni segitiga sama sisi. Gariskan kata kunci dan heksagon. Jadi konsep segitiga sama sisi, kalau di sini 9, sini pun semua 9-nya sisinya sama. Jadi, semua 9 kamu tambahkan saja, letak mana-mana titik. Okey, 9 tambah 9 tambah 9. Jadi, sama dengan 27 cm bagi segitiga sama sisi. Okey, kemudian heksagon. Okey, nampak ya garis pendek yang ni. Okey, diberi di sini adalah 9. Jadi, berapa panjang sisi yang lain?
Okey, sama juga 9 juga ya. Jadi sama juga kamu buat satu titik di mana-mana, kamu tambahkan 9 tambah 9 tambah 9, 9, 9, 9. Jadi kamu tambah semua, kamu dapat 54 cm. Okey, yang ni cara panjang ya. Cara pendeknya guna teknik darab. Jadi kamu darabkan panjang sisi 9 cm, darab dengan 6 sisi. Ada 6 sisi semuanya. Jadi kamu dapat jawapan yang sama, 54 cm. Okey, jadi dua-dua cara ni betul ya. Okey, jadi sekarang ni segitiga sama sisi dengan heksagon ni dia tak bergabung, betul? Tak bergabung ya. Kita lihat bila dia bergabung, jadi berapa perimeternya. Okey, jadi sekarang ni bentuk dua ni dia bergabung ya. Jadi kira perimeter bentuk gabungan di bawah. Okey, jadi cikgu dah sebutkan tadi kan. Yang ni bentuk sisi yang bergabung ni tak perlu kira. Jadi kita conteng saja yang ni. Alright. Jadi tak perlu kira. Jadi macam mana nak kira jawapan yang ni dapat berapa? Okay, jadi kita letak saja titik di mana-mana ya. Jadi bila letak titik, dah buat titik 9 tambah 9 tambah 9, 9, 9, 9, 9. Okey, jadi dah buat dalam bentuk lazim. Jadi kamu akan dapat, kamu tambahkan kesemuanya, kamu dapat 63 cm. Jadi yang ni caranya panjang, jadi cara pendeknya kita guna teknik darab. Kemudian kamu ingat ya, bentuk yang bergabung tadi sisinya tak perlu kira ya, sebab ianya bergabung. Jadi guna teknik darab 9 cm, sisi panjang sisi ya, darab dengan 7 sisi semua ada. Ada 7 ya, kamu bilang semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sisi yang sama panjang. Jadi sama juga jawapannya, perimeternya adalah 63 cm. Kita lihat soalan berikutnya. Kira perimeter bentuk gabungan di atas. Okey, bentuk gabungan yang ni ada 8 sisi ya. Kita panggil oktagon, 8 sisi. Yang ni segi 4 sama. Jadi kita nak kira perimeter bentuk gabungan. Ingat konsep asasnya, sisi yang bergabung kamu buat apa? Conteng. Jadi conteng macam ni ya, bermaksud tempat kita conteng ni kita tak perlu kira lah. Sebab apa? Sebab ianya bergabung. Kemudian nak mulakan dari mana? Okey, kita mulakan, ambil contoh yang ni lah. Macam ni ya, kita mula di sini. Jadi kita buat titik di sini. Buat satu titik. Jadi kita mulakan 10 meter tambah 10 meter tambah sini 6 ya. 6 tambah 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 dan akhir sekali 10. Jadi tambahkan kesemuanya. Ingat, sisi yang bergabung jangan kira. Jadi tambahkan kesemuanya, kamu akan dapat jawapannya 64 meter ya. Tengok unit meter. Okey. Betul ya, meter. Ini kaedah yang pertama. Betul tak? Panjang kaedah yang pertama. Sebab kita tambah je semua. Jadi kaedah yang kedua, kita guna teknik darab. Jadi kita ambil yang ni ya, 10 meter ni. Yang sisi 10 meter ada 3. Jadi darab 3 sama dengan 30 meter. Alright. Kemudian kita ambil yang sisi 4 meter. Bilang ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sisi 4 meter. Jadi 4 meter darab dengan 7 sisi sama dengan 28 meter. Jadi ada satu lagi yang belum kira, betul tak? Yang ni ya, 6 meter. Jadi nak kena buat apa? Jumlahkan kesemuanya. Jadi tambahkan semua 30 meter. Yang ni 30 tambah dengan 28 tambah dengan 6 meter tadi ya. Jadi kamu dapat jawapan yang sama, 64 meter. Alright. Faham ya? Kita lihat soalan yang lain. Okey. Kira perimeter kawasan berlorek. Okey, kawasan berlorek. Macam mana? Yang ni kawasan berlorek ya. Jadi yang ni perlu kira tak? Okey, bahagian sisi yang ni. Jadi tak perlu kira, kamu perlu buat apa? Kamu conteng sajalah. Okey, kemudian buat apa? Buat titik. Di mana-mana pun titik, kamu lihat ya. Ada tanda ni ya. Garis pendek ni bermaksud kalau di sini 6, di sini pun 6. Okey, yang ada tanda ni, garis pendek ni semua 6 ya. Jadi kamu tulis dahulu semua ya. Jadi sisinya 6, 6, 6. Okey, dekat sini pula. Dekat sini ya, satu lagi. Perasan tak? Ada satu lagi garis pendek yang ni. Jadi bersamaan dengan 5 ke 6.
Okey, nampak ya? Garis pendek ni kalau di sini 6, di sini pun 6 juga. Okey. Jadi kalau di sini 5, sisi yang ni pun 5. Jadi dah boleh tambah sekarang ni nak buat titik di mana? Okey, cikgu ambil di sini ya. Okey, jadi 6 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 5 tambah 6 tambah 6 berakhir di titik yang kita letakkan tadi. Okey. Jadi sisi yang ni kita conteng supaya kamu tak kira yang ni. Jadi kamu tambahkan ke semua dapat 40 cm. Perimeter gabungannya 40 cm. Kaedah yang pertama ya. Kaedah yang kedua guna darab. Jadi guna saja darab 6 cm ada 5 sisi 6 cm ya. Jadi sama dengan 30 cm. Kemudian yang 5 cm ada 2 sisi. Jadi sama dengan 10 cm. Jadi tambahkan 30 cm tambah dengan 10 cm. Kamu dapat 40 cm. Sama saja ya. Alright. Seterusnya kita lihat contoh yang terakhir. Okey, kira perimeter kawasan bercorak. Okey, yang bercoraknya yang bentuk batu bata ni lah. Jadi yang kuning ni tak perlu ya. Bentuk batu bata saja. Jadi kita nak kira yang ni, kamu nampak ada garis pendek di sini, betul? Satu garis ni, maksudnya sini satu, sini satu, satu, satu. Jadi langkah pertama kita tulis dahulu panjang sisinya ya. Kalau sini satu, sini pun tulis satu. Okey, satu, satu. Okey, kemudian kita conteng ya. Jadi conteng supaya apa conteng tu? Supaya kita tak terkira yang ni. Kalau kira salah. Okey, jadi kita nak bermula di mana? Kita bermula di mana-mana? Di sini. Ya, di sini boleh, di sini pun boleh. Jadi kita buat apa? Buat titik. Okey, kita buat titik. Jadi kita nak bermula di sini. Sebelum tu, kamu perasan tak? Kita dah buat silap sikit. Okey, bukan silap ya. Sebab kita belum kira lagi. Adakah bila kita buat titik di sini, kita nak bermula dengan 4 meter? Betul ke 4 meter? Kamu nampak tak? 4 meter ni dia sampai garisan kuning ni. Okey, hujung ni sampai hujung ni 4 meter. Jadi kita nak bermula di sini. 4 meter kah? Di sini berapa panjang dia yang ni? 1 kan? 1. Jadi 4 tolak 1, kita kena bermula dengan berapa? 3 meter. Pandai tak soalan dia trip kita ya. Jadi kita bermula dengan 3 sini ke sini, titik ke sini, 3 meter ya, bukan 4 meter. Okey. Jadi 3 tambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 1 sampailah ke titik. Ingat, jangan ambil 4 ya. 3 meter saja. Jadi jawapannya sama dengan perimeter kawasan bercorak ialah 12 meter. Alright. Faham ya? Seterusnya, kita cuba buat latihan pengukuhan. Okey, daripada buku teks tahun 5. Jadi kamu boleh pause video ya. Sekiranya tiada buku teks. Soalan yang pertama. Soalan yang kedua. Jadi ada 4 soalan sahaja. Jadi, seperti biasa, cikgu share jawapannya. Ingat ya, jawapan bukan untuk ditiru, jawapan untuk disemak. Jadi itu saja kongsian cikgu pada hari ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.